Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher of teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Shadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan membaca bab yang ke-6, bab ma jaa la talaqa qabla nikah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan tidak sah talak sebelum nikah. Kita akan tengok beberapa buah hadis Nabi SAW yang membicarakan berkenaan dengan talak pada kali ini. Yang pertama, hukum talak sebelum menikah. Jadi sah ataupun tidak talak itu. An Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nazra li ibni adam fima la yamliku wa la itqa lahu fima la yamliku wa la talaqa lahu fima la yamlik. Hadis yang hasan. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada nazar bagi anak Adam pada barang yang tiada dimilikinya, dan tiada dimerdekakan kakinya pada benda yang bukan miliknya, dan tiada talak bagi benda yang bukan dimilikinya. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang 3 benda. Pertama, kata Rasulullah, tidak ada nazar bagi benda yang bukan milik kita. Maknanya tidak ada kena-mengena benda yang bukan milik kita untuk kita nazarkan,
untuk kita wasiatkan. Nak nazar, benda yang melibatkan harta kita. Nak wasiat, benda yang hak milik kita. Apa boleh wasiat? Jangan duk buat wasiat benda yang bukan hak kita. Nanti kita tahu wasiat pula kalau ayah mati, kamu pergi kahwin dengan Maya Karin. Ini wasiat ayah ni, dengar cakap bapak ni. Lepas pak kita meninggal, kita pun pergi jumpa Maya Karin. Bapak aku dah wasiat pada aku supaya kahwin dengan kamu. Wajib ditunaikan wasiat wahai Maya aku. Tak pening Maya tu tuan. Jadi benda yang bukan macam itu, yang bukan hak kita, tiada boleh dinazarkan. Ada orang yang bernazar, dia taubat. Dia kata kalau dia dah taubat, kalau dia membuat benda maksiat, satu benda maksiat, dia akan puasa nazar 60 hari. Sekali buat maksiat 60 hari denda dia. Dia sendiri nazar kan. Tuan-tuan, sehari boleh dah tak buat jahat. Masuk 2-3 minggu, dia kata, ustaz, tiap-tiap kali saya buat jahat ustaz, banyak ustaz, darab 60 hari puasa, jenuh lah saya. Yang hang kata puasa tu pasal apa? Yang pergi nazar nak puasa 60 hari tu pasal apa? Bukankah itu menyusahkan kamu? Maka orang yang macam ni kena bagi kifarat sumpah ataupun kifarat nazar. Ganti balik pasal dah tak boleh buat. Dia kata dia kena ada kira dah, dia kena bayar 6,000 60 hari. Tu dia 6,000 60 hari kena bayar balik nazar puasa. Tobat lahum tak boleh puasa tuan-tuan. Mati hidup balik pun tak boleh. Yang sebulan 30 hari Ramadan tu pun seksa. Hang nak buat 6,000 60 hari. Jadi tuan-tuan, yang mana nak bernazar, fikirlah panjang-panjang. Ya, dipikir. Aku kalau Malaysia menang, aku nak terjun sungai. Setakat sungai kecil tak apa, aku nak terjun sungai Rajang, Sabah ni di Sarawak dengan boyok duk nganga nak terjun ke situ. Ini benda yang tak sepatutnya dinazarkan. Baik. Yang kedua, Nabi kata, tidak boleh dimerdekakan benda yang bukan hamba kamu, orang yang bukan hamba kamu, maka tidak boleh dimerdekakan, bukan hamba kita. Dan yang kedua, tidak ada talak bagi orang yang belum menjadi isteri kita. Bagaimana yang nak kata ni talak belum kahwin ni, apa cerita? Cerita dia macam ini. Mak dia jumpa dengan anak laki-laki dia. Mak dia kata, Din, mak dah pilih dah pasangan untuk kamu kahwin. Mak jodohkan kamu cadangnya dengan anak Pak Mat Tempe, namanya Manisah. Anak dia jawab, mak, saya dah ada kawan perempuan, saya tak boleh terima yang mak cadang nak kahwinkan saya dengan Manisah. Kamu kawan dengan siapa? Saya berkawan dengan Masamah. Yang mak cari Manisah, dia cari pula Masamah. Nampak tuan-tuan, elok punya nama ni. Mak dia kata, hang jangan degil dengan mak dia. Mak ni yang beranak ke hang. Pasal apa yang kamu nak cari orang lain? Timbul masalah. Yang dia sayang dengan Masamah dia satu, yang mak dia suruh kahwin dengan Manisah satu. Dia pun menyimbang dengan kawan dia dekat Kopitiam. Dia kata, aku pening dengan mak aku. Mak aku suruh kahwin dengan Manisah, sedangkan hati aku dengan Masamah. Macam mana ni? Luah mati mak, telan mati bapak. Aku dah bercinta dengan Miss Moh tu lama dah. Tiba-tiba aku nak tinggal dia, aku nak ambil Manisah. Aku tak patut. Kawan dia cadang macam ni dia. Dua-dua hang ambil. Dua-dua kamu ambil. Ambil dua-dua sekali. Masamah pun kamu ambil, Manisah pun kamu ambil. Jadi macam mana aku nak buat kalau aku kahwin dengan Manisah? Kamu ceraikan dia. Hang kahwin dulu, kamu kahwin dulu. Lepas tu kamu ceraikan, lepas dia kamu kahwin. Kamu kahwin pukul 10 pagi, pukul 3 petang kamu cerailah Manisah. Sebab mak kamu suruh kamu kahwin saya. Bila kamu dah kahwin, kamu dah taat pada mak kamu. Nah, kamu dah taat, lepas tu kamu cerai lah, dah jadi hak kamu. Kata Din, betul juga yang kamu cakap.
Kalau begitu tak apalah, aku kahwin dengan Manisa, aku ceraikan dia, lepas balik rumah aku ceraikan dia hari itu juga. Ni dia sebut macam itu. Maka sampailah hari mereka berkahwin. Bila dah kahwin akad nikah di Masjid Ar-Ridwan, buat balik ke rumah lepas sembahyang zuhur, adakah jatuh talaknya? Adakah terjadi perceraian? Jawapannya, tidak terjadi perceraian. Kenapa tidak terjadi perceraian? Kerana ketika dijatuhkan talak itu, mereka belum berkahwin. Kerana pada masa itu tidak ada sebarang hubungan di antara Din dengan Manisa. Maka dia pun jumpa dengan kawan dia dekat Kopitiam. Din, kamu dah cerai dah isteri kamu Manisa? Dia kata, dah. Kamu janji hari itu lepas balik rumah kamu nak ceraikan dia? Dah. Aku tak ceraikan dia. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Sebab siapa tak jatuh? Sebab aku ceraikan dia, belum aku menikah dengan dia. Yang jatuh talaknya selepas jadi isteri. Bila selepas jadi isteri, barulah dikira jatuh talak. Sekarang hukumnya tidak jatuh, sebab dia bukan lagi menjadi hak milik kita. Jadi tuan-tuan, itu 3 benda yang disebut oleh Nabi SAW. Pertama, tidak ada nazar atau wasiat pada benda yang bukan milik kita. Kedua, tidak boleh kita memerdekakan hamba yang bukan milik kita. Dan yang ketiganya ialah tidak jatuh talak orang yang menceraikan isterinya sedangkan mereka belum berkahwin. Walaupun kita kata taklid dan sebagainya, belum terjadi kahwin, maka tidak ada dikira sebagai jatuh talaknya, sebab mereka belum mendirikan rumah tangga. Baik, habis pelajaran kita yang pertama. Masuk hadis yang seterusnya. Ba ma jaa fi man yuhaddithu nafsahu bi talaqin ra'atihi. Ba yang datang ia pada menyatakan hadis orang yang berkata-kata di dalam hatinya dengan talak kepada isterinya. Hukum menceraikan isteri di dalam hati, tidak dilafazkan. Baik, hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajawazallahu li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam takallama bihi aw ta'mal bihi. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaafkan Allah bagi umatku barang yang disebutkan ia akan dalam dirinya selama tiada dituturkan dia atau tiada dikerjakan dia. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tajawazallahu li ummati ma haddathat bihi anfusaha. Allah Ta'ala memaafkan apa yang ada di dalam hati kamu selama mana malam takallam bihi, selama mana belum kamu sebutkan dia, belum kamu lafazkan dia, au ta'mal bihi, ataupun sebelum kamu buat. Jadi tuan-tuan, ini adalah persoalan hati. Persoalan hati ini tuan-tuan, hati tidak boleh diam daripada berkata-kata. Ni yang sekarang ni, yang saya duk cakap ni, saya seorang cakap, tuan-tuan diam je. Daripada Ustaz Zuhir kat dalam ni sampai makcik kat belakang tu, bukan bercakap, semua dia yang bercakap, saya seorang. Tetapi semua dalam hati, semua bercakap. Ada siapa yang hati tak bercakap? Cuba angkat tangan macam saya. Semua bercakap. Hak depan sekali bercakap, aku tak nampak muka ustaz ni dalam hati ni. Betul ya maklum orang nampak, tak nampak pula. Hak belakang pula sebut, yo tahu selama tak nampak ustaz, gelap pula malam ni. Dalam hati tu bercakap. Dalam hati tu kata, ustaz ni kalau pukul 9 tak habis aku belah, aku nak balik, aku nak tengok bola, dia kata. Nampak? Hati bercakap. Ada yang kata pula, orang nampak kuih pula ustaz malam ni. Ada yang bercakap, gemuk pula dia malam ni. Mana ada manusia yang hatinya tak cakap? Hati yang tak cakap ni mati je tuan-tuan.
Semua orang akan bercakap. Walaupun mulut dia diam, walaupun dia tak bercakap, tapi hati akan bercakap. Maka Nabi sebut, hati yang berkata-kata tidak dikira berdosa selagi mana belum dilafazkan dan belum dibuat apa yang kita cakap dalam hati. Contoh tuan-tuan, kita tengok satu perempuan berjalan tergedek-gedek depan kita. Dalam hati kita kata, sat lagi ku rabak, sat lagi. Nah, ku rabak umpan ni sat lagi. Tapi tak rabak pun. Dalam hati saja. Tak berdosa. Yang berdosanya, mat, dia kita rabak mat, baru berdosa tuan. Okey, ataupun kita buat. Sebab tu jangan kita bercakap, jangan lafazkan. Tuan-tuan tahu tentang su'uzan ataupun fi zanni su'. Satu hadis yang membicarakan tentang buruk sangka. Buruk sangka ni dia ada dua jenis. Satu buruk sangka yang berdosa, dan satu lagi buruk sangka yang tidak berdosa. Buruk sangka yang berdosa tu apa? Kita sekali lagi kita edar tabung. Orang depan kita masukkan RM1 je. Kita pun cakap, apa kedekut RM1 bagi. Itu nama dia buruk sangka. Mungkin itu sajalah duit yang dia ada pada masa itu. Tapi bila kita kata, kedekut tak ada masin, aku boleh bagi RM5. Apa bagi RM1? Itu nama dia buruk sangka. Hukum dia berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kita lafazkan. Tapi kalau kita cakap dalam hati, main naik Mercedes bagi RM1. Dalam hati cakap. Tapi ustaz tu dengar tu, ustaz cakap tu. Tapi naik Mercedes bagi RM1 tu dengar semua. Dengarlah saya bagi contoh. Kalau saya tak bagi contoh dengar, macam mana nak bagi contoh? Ustaz kata apa? Dalam hati, tak boleh dengar ustaz. Tu nama dia gila. Tuan-tuan pergi cakap dalam hati, naik kereta besar bagi RM1. Apa kedekut? Dalam hati cakap, tak berdosa. Yang berdosa ialah dilafazkan. Sebab tu Ki Aryu kata, jangan kau lafazkannya. Nampak? Jangan lafazkan. Duk diam-diam sudah. Kita bila kita bercakap saja, jadi dosa. Manusia mana ada boleh diam. Dia tengok orang gemuk, dia akan cakap gemuk. Dia kan cakap, mana ada orang tengok gemuk, dia kata kurus. Loh, kurusnya mana ada. Hati dia akan bercakap, loh gemuknya, jenuh lah laki dia bagi makan. Nah, kita pergi tengok pengantin loh, jalan dengan laki, tak nampak laki dia, nampak perempuan je. Lah gemuknya, teruk lah laki dia bagi makan. Tuan-tuan cakap dalam hati, belum berdosa. Tapi bila tuan-tuan bercakap dengan kawan, mat, semalam hang tengok tak? Ni isteri si apa nama Dolah, gemuk kan? Gemuk. Aku tengok dia naik kereta mak Dolah tu, kereta tu tayar tu sengit sebelah lah. Hukum dia dua-dua berdosa. Ustaz, kita orang macam saya ustaz, saya dengar dia orang cakap kan, dia orang kutuk bini Dolah ustaz. Saya ada sekali ustaz, tapi saya tak cakap apa, saya diam, saya gelak aja. Saya berdosa tak ustaz? Kita serupa hadirmu untuk mengubat luka. Serupa tuan-tuan. Baik belah. Kalau tak nak belah, cakap. Engkau orang kalau nak ngumpat bukan di sini aku nak buat kerja. Nak ngumpat pergi tempat lain. Maka tuan-tuan selamat daripada kita serupa. Tuan-tuan kenal penyanyi ni, kita serupa ni. Nama dia Zainal. Ya, kepala angin. Edwin. Kan? Saya bukan nak cerita tentang Zainal ni, saya nak cerita tentang pencipta lagu ni. Pencipta lagu Kita Serupa. Dia main jumpa saya dekat Singapura. Masa saya ceramah di Singapura, dia datang jumpa. Kuliah subuh dia main. Dia kata, ustaz, saya suka sama ustaz. Kalau ustaz nak tahu, saya adalah pencipta lagu yang selalu ustaz nyanyikan. Lagu apa? Saya selalu menyanyi banyak lagu. Lagu apa? Meri Mengking Gangga ke? Macam mana kan? Dia kata, sayalah pencipta lagu Kita Serupa. Oh gitu. Saya mencipta lagu untuk Edwin, untuk Elikek dan sebagainya. Tapi sekarang saya sudah berhenti ustaz. Saya sudah tidak lagi mencipta lagu. Sekarang saya buat kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni nampak ni manusia-manusia yang hebat.
Di Singapura saya jumpa 5 orang. 5 orang penyanyi-penyanyi yang telah berubah. Di antara penyanyi yang berubah ialah Love Hunters. Ya, daripada kumpulan Love Hunters. Marilah kita berpindah minda. Itu kumpulan Love Hunters. Sekarang dia jadi pendakwah. Dia pergi ke disco, dia pergi ke kelab malam, dia tarik orang-orang yang duk menyanyi dalam kelab malam. Dia pergi kepada orang yang terlibat dengan kelab-kelab malam, disco-disco ni tuan, dia tarik, dia dakwah. Dia ajak pergi makan dekat kopitiam, dia ajak pergi jalan mana-mana, dia dakwah. Seorang berhenti tuan-tuan. Ni manusia yang Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka. Bila mereka ni dapat hidayah tuan-tuan, mereka berjihad, mereka berdakwah lebih kuat daripada kita ni, yang tak pernah masuk disco ni. Mereka berdakwah direct kepada orangnya. Inilah yang sepatutnya, berdakwah direct kepada orangnya. Kita sekarang ni berdakwah kepada tuan-tuan yang baik-baik ni. Siapa sini yang pergi masuk dalam kelab malam? Cuma angkat tangan. Makcik-makcik di belakang tu, siapa yang jadi pelacur? Cerita. Tak ada. Kita kena pergi dakwah pada mereka. Sebaik-baiknya begitu. Cakap. Kita mengajar cara semayang orang sakit kepada orang sihat. Sepatutnya ada di kalangan kita yang pergi bergerak di hospital, mengajar orang sakit semayang cara orang sakit. Yang banyaknya ialah membuat kursus solat untuk orang sakit. Yang datangnya semua tak sakit. Angguk, aku ni bila lah nak sakit. Masalah dia yang sakit di hospital sekarang, kita tak ajar. Mereka itu yang perlukan sangat-sangat cara semayang. Bagaimana nak bawa beg, colostomy bag. Tuan-tuan tahu colostomy bag tu apa? Ni beg duk tebuk pinggang tu, yang duk keluar najis tu. Yang duk keluar najis, yang duk sangkut dekat pinggang ni, keluar najis 24 jam. Yang duk keluar air kencing 24 jam. Bagaimana nak semayang orang yang bawa tangki dia ni, tangki bergerak ni? Macam mana nak semayang bagi orang yang ada colostomy bag ni? Dia pun nak semayang, tapi dia pun tak tahu. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Masalah dia tak ada siapa pergi habaq kat mereka, pergi cerita dekat mereka bagaimana nak solat. Jadi tuan-tuan, sebab itu dakwah kita kena bergerak dah. Kena bergerak dah. Yang di masjid, yang di luar, di luarnya. Ini pergerakan-pergerakan dakwah yang kita kena bergerak, yang kena keluar habis-habisan tuan-tuan untuk memahamkan orang tentang Islam. Baik, di sini dia sebut apa hukum orang yang menceraikan isterinya di dalam hati. Okey, dia kata macam ni. Kita bergaduh dengan isteri kita. Biasalah tuan-tuan, suami isteri bertengkar ni benda biasa. Siapa sini yang tak pernah bertengkar dengan isteri? Ustaz, sebelum Ustaz tanya kita orang tanya Ustaz dulu. Ustaz pernah bertengkar dah dengan isteri Ustaz? Masya Allah, saya tak sempat bertengkar. Tak sempat bertengkar sebab apa? Sebab tak pernah jumpa, jarang jumpa. Bila nak tengkar? Masya Allah, subhanallah. Tadi isteri telefon, dia kata, saya ni dah kekurangan kasih sayang, jarang jumpa. Bila nak gaduh je, tak ada kasih sayang. Itu yang saya nak berhenti 2013. Ya, selama 23 tahun saya duk buat dakwah ni tuan, banyak benda yang saya ketinggalan. Tuan-tuan cuba fikirlah. Hari Isnin saya kuliah maghrib di Masjid Batu Lapan, Tambun. Habis pukul 9 terus saya pergi ke Bangsa. Sebab besoknya hari Selasa saya nak muncul dalam TV1 Selamat Pagi Malaysia. Pukul 1.30 saya sampai di Bangsa. Pukul 8 pagi saya pun muncul dalam TV. 8.30 habis siaran. Pukul 9 balik Ipoh. Sampai di Ipoh pukul 3 terus buat rakaman untuk RTM Ipoh. Malamnya saya ceramah di Simpang Pulai. Besok hari Rabunya pukul 7 ke 8 kan, saya dah bertolak sebab saya ada ceramah di Wisma Perkeso dan UIA Petaling Jaya. Balik ke Ipoh, balik hari Khamis saya mengajar. Semalam hari Khamis saya ceramah maghrib di Balai Polis Labu Kubung, Simpang 4 Masjid. Lepas Isyak Kampung At-Taduri. Saya sampai di KL malam tadi di Kampung Baru,
jam 3.45 pagi. Kemudian saya ceramah tadi pagi di Masjid Bukit Aman. Sekarang saya ceramah dengan tuan-tuan di sini. Pagi besok kuliah subuh Masjid Taman Melawati. Pukul 9 bicara cinta. Tajuk bagus ni. Di surah Mustaqim 9 pagi besok. Malam besok saya ada di Masjid Kampung Melayu. Lepas Isyak saya kenduri kahwin, ceramah kahwin di Sungai Rokang. Pukul 9 kuliah saya di rumah Menteri Besar Perak. Pukul 11 pagi saya kena ceramah pada 7 buah bas rombongan dari Singapura. Pukul 2 petang kembali balik ke Kuala Lumpur. Sebab saya ada forum perdana di Hotel Sri Pacific jam 8 malam hari Ahad, malam Senin. Tak balik ke Ipoh sebab pukul 9 pagi hari Isnin saya ada ceramah di Felda Gunung Besau. Bila masa saya jumpa isteri saya, cerita. Tu pun mereka duk kata saya menikah 3, 4, 2, 8. Bila masa tuan-tuan? Hak seorang ni pun tak tengok tuan-tuan. Tak ada masa nak bergaduh. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak nak gaduh dengan isteri, keluar-keluarlah jalan insya-Allah. Insya-Allah tak gaduh lah tuan-tuan. Sedar-sedar isteri tinggal kita ya. Balik rumah kosong, tak ada apa. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bertengkar dengan isteri. Itu biasa bro. Nah, biasa. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh peribadi. Teng neng 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 neng. Duk langganang kuda. Tuan-tuan, sedangkan lidah lagi tergigit nikah suami isteri. Biasalah gaduh. Bila dah bergaduh, suami ni, isteri ni duk cakap, abang ni duk tunjuk jari dekat mata lelaki ni. Awak tu lah lagi gigit jari dia lagi kot. Duk tunjuk kat kita ni, awak ni. Dalam hati suami kata, aku cerai dia ni. Aku cerai dia ni. Tapi dalam hati orang lain tak dengar. Tapi ustaz, tadi saya dengar ustaz cakap. Saya cakap nak bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan cakap, aku cerai dia ni. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Sebab tuan-tuan tidak melafazkan dia. Okey ustaz, macam mana kalau suami dia bisu, memang tak lafaz pun ustaz? 24 jam tak pernah lafaz pun. Tuan-tuan, kalau suami dia bisu, dia ceraikan isteri dia dengan bahasa yang dia akad nikah dulu lah. Masa dia akad nikah dulu, dia guna bahasa apa? Bahasa isyarat. Masa akad nikah dengan naib qadhi tu. Mas kahwin, RM40. Maka bila dia nak cerai pun, nak makna dia faham. Tu apa abang? Cerai lah dia kata dia. Tapi kalau dia dalam hati, kita tak dapat lafazkan dengan hati. Di dalam hati, kita tak lafazkan dengan mulut kita, tak dikira sebagai jatuh talaknya itu. Okey ustaz, sekarang macam ni. Saya ustaz bercerai dengan bergaduh dengan isteri saya. Saya pun panas telinga ustaz. Kita balik kerja, dia balik pula beleter. Saya panas hati ustaz. Saya bertengkar dengan dia. Awak ni baik sikit, hormat aku ni suami kau faham tak? Isteri saya jawab balik, awak pun hormat saya ni isteri awak faham tak? Oh sudah, gaduh lagi sudah lah ya. Abang tak suka gaduh-gaduh, malu kita. Kamu tahu, kamu tengok jiran kita semua dah buka tingkap tengok kita ni. Biar jiran kita tahu perangai abang ni buruk. Oi jiran, dia tuan-tuan, astagfirullahalazim. Suami ni pun takut dia tumbuk, dia pukul isteri, dia ambil kunci kereta, dia start. Dia pun tinggalkan isteri dia duduk menjerit. Bila orang cakap lari, asal lari orang cakap. Tuan-tuan pun naik kereta, duduk dalam kereta, aku cerai hang. Masa tu berhenti kat traffic light ujung. Jatuh tak jatuh talak. Aku cerai hang. Perempuan tak guna, bini cakap banyak, aku cerai hang, talak 1000, cerai hang. Subhanallah, marah sungguh tuan-tuan. Soalan dia, jatuh atau tidak? Cik Kazril, jatuh ke tidak? Pasal apa tak jatuh?
Dia tak sebut nama. Oh, dia cakap traffic light ya. Oh, tuan-tuan. Jatuh tak jatuh, tuan-tuan? Aku cerai hang talak satu. Cakap banyak pula. Hukum dia tak jatuh. Tadi ustaz kata kalau lafaz dalam hati tak jatuh. Sekarang dia sebut di mulut. Aku cerai hang talak satu. Tak jatuh. Pasal apa tak jatuh? Sebab tak ada siapa dengar. Dia tutup cermin tingkap. Dalam kereta dia tak ada siapa. Traffic light pula tak ada siapa dengar. Hak belah kanan pula pekakkan nyata apa, duduk dia kereta sebelah ni tak dengar apa, maka tak jatuh talak dia sebab tak ada siapa jadi dengar. Itulah maksud tidak ada saksi. Sebab ada orang perempuan faham, dia kata, ustaz, suami saya dah ceraikan saya semalam, kenapa cerai pula? Adalah sedikit kita bergaduh sikit, tiba-tiba dia ceraikan, aku ceraikan kamu talak satu. Jatuh tak ustaz? Jatuhlah kak. Tapi masa dia lafazkan tu ustaz, tak ada saksi tau. Dia cakap depan akak ke? Dia cakap depan akak lah. Dia ceraikan akak, dia talak satu kan. Tapi tak ada saksi. Itu yang kakak tu apa? Bukan kakak tu saksi. Takkan nak panggil orang, hoi, aku nak cerai bini aku, mamai dia saksi. Dah. Yang kata tidak ada saksi ni ialah duduk dalam bilik mandi seorang-seorang, isteri balik kampung. Isteri pergi bersalin di kampung, dia duduk seorang, aku cerai hang talak satu. Tak ada siapa dengar, maka tak jatuh. Tapi kalau ada anak dia dengar. Okay, masa dia duduk kat traffic light, dia tumbuk steering tu. Tak guna punya isteri. Tengking aku, hang ingat apa? Ingat hang tu siapa? Aku cerai hang talak satu. Anak dia bangun, berkursi belakang. Ayah cerai mama ke? Sudah tuan-tuan. Jatuh hukum dia. Pasal anak dia dengar. Anak dia menyorok dalam kereta sekali tuan-tuan. Jadi yang dikatakan tidak jatuh talak ini ialah, pertama, bila dia niat dalam hati nak menceraikan isteri, dia belum melafazkan talak, maka hukum dia tidak jatuh talak. Niat dalam hati, tak jatuh apa-apa. Okey, niat. Yang kedua, bila dia lafazkan talak dalam keadaan orang lain tidak mendengar, dia seorang saja yang mendengar, dia saja yang cakap, maka dia tidak jatuh sebab tidak ada saksi. Okey ustaz, kalau ustaz kata tidak ada saksi, bagaimana dengan malaikat kanan dan kirinya yang menjadi saksinya? Bukankah itu saksi malaikat yang sentiasa berada dengan kita? Saksi malaikat tak termasuk itu bukan saksi yang nak jadikan hukum dalam dunia. Malaikat menjadi saksi di hari kiamat dengan apa yang kita buat. Dalam dunia ni, tuan-tuan tak boleh panggil malaikat pergi masuk mahkamah. Hakim tanya, kamu punya saksi untuk mengukuhkan dakwaan kamu? Ada 2 orang, kanan dan kiri saya. Malaikat kiraman katibin. Hoi, hakim kata jenis tak sihat lah ni. Taklah teruskan pembicaraanmu buat masa mahkamah ni. Dia tak terpakai yang itu. Okey. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat, ya, orang yang dikatakan ada saksi itu ialah ada orang lain yang duduk mendengarnya. Mungkin rakan dia, mungkin kawan dia. Mungkin kawan dia. Mat, isteri kamu ke mana? Aku tengok dah 2-3 hari tak ada. Aku dah ceraikan dia. Kamu ceraikan dia, Mat? Dah, cerai dah. Kenapa cerai? Sajalah. Boring Astagfirullahalazim. Betul ke, Mat? Tak adalah. Aku gurau je. Dia balik kampung. Mak dia sakit, dia bela mak dia. Tadi kamu cakap dia cerai? Aku gurau lah. Gila kamu nak cerai bini aku. Dia yang jaga aku semua, nak cerai dia, Ustaz. Terkejut aku, Mat. Kamu ingatkan kamu dah ceraikan dia. Kalau betul, aku ada harapan. Hukum dia apa? Hukum dia jatuh talak. Hukum apa? Hukum dah jatuh talak. Ustaz, biar benar Ustaz. Saya bergurau je Ustaz. Bergurau pun betul. Bergurau pun betul. Sebab kamu dah lafazkan, aku ceraikan dia. Aku dah ceraikan dia. Jatuh talak. Ustaz faham tak? Saya bergurau. Faham? Jatuh talak. Ustaz ni orang dah cakap bergurau, Ustaz tak faham ke? Bergurau dalam bab talak jadi sungguh. Okey Ustaz, apa yang nak dibuat selepas itu? Balik pergi beritahu dekat isteri. Pergi mahkamah, selesaikan di mahkamah.
ceritakan, saya terlajak cakap, saya tak tahu yang benda ni boleh menceraikan saya, pergi rujuk balik depan hakim, depan mahkamah. Ingat, jangan main-main di dalam bab talak ini tuan-tuan. Jangan duk main-main. Okey Ustaz, soalan saya, ada satu lagu tahun 60-an. Lagu dia kata, isteriku telah kuceraikan. Saya tak ingat melodi lagu tu apa. Ya, isteriku telah kuceraikan. Saya lupa tuan-tuan lagu lirik dia. Apa hukum pergi menyanyi lagu tu? Dok punya banyak lagi lirik lagunya, hampir bubuh lagu tu pada saya, Pak. Benda ni akan saya sentuh pada hadis yang ketiga nanti. Bergurau-gurau main di dalam cerai, apa hukum? Yang ni saya tak nak sentuh lagi. Selepas ini kita sentuh. Baik, yang ketiga. Ustaz, saya tidak melapaskan cerai pada isteri saya. Saya menulis, Ustaz. Saya menulis cerai. Jatuh ataupun tidak talak saya, Ustaz. Abang tulis macam mana? Saya bergaduh dengan dia pagi tu. Dia bawa kereta, dia pergi kerja. Tak apalah. Saya rasa marah sangat, tercabar kelakian saya, Ustaz. Saya ambil gincu dia, saya tulis kat cermin, PA, aku ceraikan kamu. Daripada Z, pecah kaca, pecah gelas, lepas kaca, harap balas. Dia tulis dengan gincu merah dia. Lepas tu Ustaz, saya pun pergi kerja. Bila saya tinggal dalam kereta, saya rasa saya tak patut ceraikan dia. Saya pun buat U-turn, saya patah balik, Ustaz. Saya masuk dalam bilik tidur kita, saya ambil tisu, saya lap balik. Saya sembuh dengan spray, Ustaz. Memang tak ada lah tulisan gincu tu. Soalan saya, Ustaz, jatuh ataupun tidak jatuh talak saya? Jawapan dia, ada tak orang baca tulisan yang kamu tulis di cermin? Ada tak? Memang tak ada, Ustaz. Sebab kita orang, 2 orang je di rumah. Saya dan isteri saya. Anak belum ada. Pembantu rumah pun tak ada. Kalau demikian, tidak jatuh. Sebab tidak ada siapa yang membaca tulisan kamu. Okey, Ustaz. Kalau dibaca, Ustaz, bibi masuk dalam rumah. Waduh, selerak banget. Bilik tidur puan bergaduh, selera lah. Aduh, Lail, kalau begini letihlah aku, kata dia. Penatlah aku, letih. Dia pun kemah-kemah katil bilik puan dia, tengok-tengok. Aku ceraikan kamu, pecah kaca, pecah gelas. Apa? Puan sudah diceraikan oleh suaminya, dia baca, maka jatuhlah talak dia. Dia pergi telefon dekat makcik dia. Mak Encik, Pak Encik sudah ceraikan Mak Encik. Di mana bibi tahu? Saya bacanya dekat cermin. Nampak tuan-tuan? Di situlah saksinya. Maka telah wujud kes di situ. Okey, kalau tidak ada siapa yang membaca, dia padam cepat-cepat, maka tidaklah jatuh talaknya. Begitu juga kalau tuan-tuan, SMS. Tuan-tuan sekarang SMS. PA, aku ceraikan kamu, talak 1. Send. 2 minit lepas tu laporan, dia sebut mesej gagal untuk dihantar. Pasal apa gagal pula dah? Aduh, dia pun delete tu, dia tak masuk draft, dia tak masuk apa nama yang dihantar ke apa nama, dia padam tu. Tak apalah, maka tak jatuh sebab isteri dia tak baca. Tetapi jika dia sedang menulis SMS, kawan sebelah dia main duduk sebelah, hang tulis apa Ahmad? Nampak khusyuk dia tulis SMS, bini aku. Nah, hang baca sendiri. PA, abang cerai ke hang? Hui, hang cerai bini hang Ahmad? Hang tengok aku tulis apa? Sekarang bantah. Dia pun tekan. 2 minit lepas tu laporan sampai, mesej dihantar gagal. Allah, tak sampai pula dah, nasib baik tak sampai, tak jadi cerai. Tak jadi cerai apa, kawan hang dah baca. Dengan sebab kawan kamu baca tadi, maka hukum dia dah jatuh talak.
Okey Ustaz, yang kawal tu pun tak erti apa Ustaz. Dia tak ngaji kitab kita Ustaz. Dia pun buat dek itulah mak lain kali fikir mak nasib baik mesej tu tak sampai. Kalau tidak cerai bini hang buta ya. Tak apalah, dah tutup buku lah. Tutup buku apa? Buku baru dibuka sekarang. Kamu dah ceraikan dia. Maknanya kalau saya tak rujuk dengan isteri saya Ustaz, kamu bercerai dengan dia. Berdosa. Kamu tak rujuk dengan dia. Kamu tinggal sekali serumah dengan dia, apa hukum? Jadi Ustaz, apa yang nak dibuat? Kawan tadi kena habaq pada dia. Mat, walaupun mesej tu tak sampai dan aku baca mesej kamu, benda tu dah jatuh talak kepada isteri kamu, pergi rujuk balik. Bawa mesej ni pergi tunjuk ke hakim, biar hakim menentukan. Jadi tuan-tuan, ini contoh-contoh cerai di zaman kita ni. Lagi canggih kita, lagi moden kita, lagi banyak untuk kita ni buat satu-satu benda yang cukup senang tersilap, cukup senang tersilap, terbuat tuan-tuan. Baik, jadi saya nak sebut pada tuan-tuan yang kedua dalam pelajaran hadis yang kedua ini, kata-kata yang terbit di dalam hati, berkataan di dalam hati, semua manusia akan bercakap. Hangat ke, panas ke, letih ke, hati akan bercakap. Maka selagi mana belum dilafazkan, maka tidak dikira berdosa. Dia hanya berdosa bila kita cakap. Kita tengok satu orang kurus, lah kuruhnya macam lidi, berdosa. Lah hitamnya metalik, berdosa. Bila tuan-tuan lafazkan. Tetapi kalau tuan-tuan sebut dalam hati, tidak berdosa. Yang kedua, niat di dalam hati juga tidak dikira lagi jahat selagi mana belum dikerjakan. Dalam hati tuan-tuan cakap. Ya, dalam hati tuan-tuan cakap. Semalam ni tuan-tuan, saya sampai lambat. Bukan sampai lambat, sampai awal, tapi nak cari kampung baru, saya jam. Bukan jalan jam, saya sesat, jenis tak reti tuan-tuan. Duk melila pergi ke sana, pergi ke sini. Dekat sejam duduk pusing tuan-tuan. Selalu dekat satu jalan tu loh, banyaknya pondan ada, tak tahu pondan tak pondan, nak pakai skirt duduk selera, duduk bersidai tepi tu, meriah sungguh tuan-tuan. Dalam hati saya kata, aku ambil seorang hari ni, nampak, aku ambil seorang pelacur ni sekali lagi. Adakah saya berdosa? Tidak berdosa selagi mana saya tak ambil dia, tak pulang van saja, pergi masuk hotel. Okey, jadi selagi mana tak dibuat, selagi mana tak diucapkan, benda itu belum berdosa. Dia hanya berdosa bila kita lafazkan atau kita mengerjakan apa yang kita tasdik di dalam hati. Baik, habis hadis yang kedua. Baik, kita tengok hadis yang ketiga. Ba ma jaa fil jiddi wal hazli fit talaq. Ba yang datang ia pada menyatakan hadis bersungguh dan bergurau pada talak. Main-main dan bersungguh-sungguh di dalam hukum talak. Jadi atau tak jadi. Dulu tahun 60-an ada satu suami, seorang pelakon filem. Isterinya pun berlakon filem. Di dalam satu filem, mereka berlakon sebagai suami isteri. Dalam filem itu, suami dia mengucapkan dialog, aku ceraikan kamu. Dalam filem berlakon ikut skrip, adakah jatuh talaknya pada masa itu? Ini tajuk kita ni. Nanti kita akan belajar. Dalam satu filem, suami dia berlakon, isteri pun berlakon. Tetapi dalam filem itu, si suami berlakon sebagai anak, si isteri berlakon sebagai ibu. Jatuh atau tidak zihar? Tuan-tuan, ni orang dulu-dulu berlakon, orang lah lebih kurang tu lah. Suami dia muda, banyak tahun daripada dia. Suami dia pun pelakon, isteri dia pun pelakon. Muka isteri dia nampak tua sikit. Dalam filem tu, isteri dia memegang watak sebagai mak, dan suami dia pegang watak sebagai anak. Dia panggil kepada isteri dia dalam filem mak. Adakah itu menjadi zihar?
Yang tu lambat lagi nak baca tuan-tuan, bab zihar. Yang ni kita belajar bab berlakon menceraikan isteri, berlakon merujuk kepada isteri, berlakon nikah jadi tak jadi nikah. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wat talaq war raj'ah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang bersungguh-sungguh termasuk perkara yang sungguh, dan 3 perkara ini juga kalau bergurau-gurau termasuk juga menjadi sungguh-sungguh. Apa dia perkara yang bergurau menjadi sungguh-sungguh? Pertama, nikah, main-main jadi sungguh. Kedua, talak, main-main jadi sungguh. Ketiga, rujuk, main-main jadi sungguh. Baik tuan-tuan, di sini kita lihat macam mana yang dikatakan nikah main-main jadi sungguh. Saya bawa contoh. Saya ni bapa kepada 5 anak saya. Okey, 5 anak. Baik tuan-tuan, di sini kita lihat macam mana yang dikatakan nikah main-main jadi sungguh. Saya bawa contoh. Saya ni bapa kepada 5 anak saya. Okey, 5 anak. Saya ada anak sulung, anak dara. Kat umur dia dalam 6 tahun. Belum cukup umur. Saya bawa dia berjalan dekat Taman Tasik Perdana. Jogging, petang-petang bawa dia berjalan. Jumpa dengan seorang laki-laki. Dia kata, Ustaz ada ceramah ke malam ni? Malam ni saya rehat, bawa anak-anak berjalan. Oh, ini anak Ustaz ya? Ya, anak saya. Ini anak Ustaz yang keberapa ni? Oh, ini anak sulung saya. Ini umurnya berapa Ustaz? 6 tahun. Ustaz ada anak berapa? 5. Setahun seorang. Oh, gitu. Masya Allah. Comel anak Ustaz kan? Segak anak Ustaz ni. Tengoklah bapaknya. Kan contoh. Kalaulah saya kahwin dengan dia, bagus Ustaz kan? Kalau awak nak, saya boleh nikahkan. Sekarang juga saya nikahkan awak dengan anak saya. Dia betul Ustaz? Tak ada, saya gurau je. Hukumnya telah terjadi pernikahan laki-laki itu dengan anak saya. Ni tuan-tuan jangan main-main. Ni abang-abang ni nak jadi wali ni, jaga-jaga benda ni boleh jadi ni. Tak faham Ustaz? Tak faham, kita mengaji sampai habis. Okey? Baik, kita lihat. Ketahuilah wahai saudaraku, boleh jadi jatuh talak di dalam bersenda gurau, boleh jadi terjadinya akad nikah di dalam senda gurau, dan boleh jadi juga rujuk dengan isteri di dalam main-main bercakap. Cerai boleh terjadi dengan main-main, nikah boleh terjadi nikah dengan main-main, rujuk juga boleh terjadi rujuk dengan main-main. Contoh saya buat, senang aja cerai. Nak jadi cerai, tuan-tuan balik kuliah maghrib dari Masjid Ar-Ridwan, tuan-tuan balik sampai di rumah pukul 10 malam, isteri buka pintu. Lambat abang malam ni balik, Ustaz Kazim lambat habis. Ya, buatkan kopi. Abang dahaga sangat. Abang ni pantang tengok ya, senang. Asal senang kopi, asal kopi senang. Abang pergilah baju sendiri. Abang balik tadi, kenapa abang tak singgah di kedai? Abang menyusahkan saya. Ya, kalau kamu tak buat kopi dekat abang sekarang, abang ceraikan kamu talak 1. Uguk-uguk kita pula orang tua ni. Nyampak. Dia pun pergi ke dapur.
Suami pun buka TV, tengok bola. Chelsea lawan QPR. Isteri pun sampai. Nah, minum. Abang kata nak kopi. Kenapa kamu bancuh minum? Janji minum. Kopi. Tuan-tuan faham tak yang saya nak cakap ni? Kalau kamu tidak buat kopi sekarang, aku ceraikan kamu talak satu. Isteri pergi buat Milo. Apa hukum? Jaga-jaga tuan-tuan. Sebab tu bapak-bapak, abang-abang, jangan duk gunakan sangat main-main talak ni. Melo lah. Tuan-tuan minum. Kemudian pergi balik, pergi tidur dengan isteri. Apa hukum? Masya Allah, subhanallah. Jaga-jaga tuan-tuan. Dia boleh datang berlaku main-main. Dia kata, terjadinya bercerai dalam main-main ni apa? Dalam kawan-kawan cakap, lepas mancing, lepas main golf, sambil duk minum kopi musang apa semua ni, duk menyimbang dengan kawan dia kata, aku kalau dapat menikah dengan janda kaya, aduh, aku bisnes pun teruk lah sekarang. Kawan dia kata, apa susah mat, kamu cari perempuan kaya, cari janda pun tak apa, ambil yang kaya, selesai masalah. Kamu tengok bini dia ni kaya, bila isteri dia kaya, tengok sahabat kita ni pun kaya, gelap, sambil duk minum lepas main golf. Kawan tadi ni yang isteri dia kaya, dia kata apa? Lah ni macam ni je, hampa nak bini kaya senang, aku cerai bini aku, hampa ambil kaya lah hampa. Dia pun gelak, siapa nak ambil bekal hang, tak kaya lah, pakat minum pergi balik rumah. Hukum dia jatuh talak. Aku ceraikan bini aku, hampa pergi ambil dia jadi, lepas dah hampa ambil, dah jatuh dah talak tuan-tuan. Pasal apa jatuh saya pula? Ustaz sebut tadi, aku ceraikan bini aku. Bukankah Ustaz ada isteri? Kalaulah saya tak sebut macam itu, tuan-tuan nak faham lagu mana? Kena faham, sekarang ni saya mengajar. Bila mengajar, saya kena bagi contoh. Bukan saya kata isteri saya ceraikan. Bukan. Saya mengajar, tak jatuh. Kalau yang mengajar pun tak boleh, apa tu Ustaz? Tak tahu nak abang lah. Kali ni saya cakap jatuh talak pula. Tak jatuh. Dalam kes ini, dia bukan mengajar orang. Dia bukannya mengajar. Dia sebut, kamu kalau nak perempuan kaya, nak janda kaya, senang. Aku ceraikan bini aku, ambil lah. Jatuh talaknya. Jadi tuan-tuan, berhati-hati. Bila tuan-tuan sebut perkara yang main-main, hukum dia jatuh. Baik, okey Ustaz. Bila jatuh, apa hukum? Bila dah jatuh talak, macam tadi dia sebut dalam filem, mereka suami isteri di luar filem. Dalam filem pun dibelakonkan sekali menjadi suami isteri. Pengarah kata, skrip kamu ialah ceraikan dia. Maka tuan-tuan pun sebagai pelakon profesional yang kena ikut skrip, PA, aku ceraikan kamu. Ataupun dia tak sebut nama PA, aku ceraikan kamu, dalam filem, maka hukum dia jatuh talaknya. Okey, pasal dia sebut aku ceraikan kamu, jatuh talak, walaupun mereka hanya berlakon. Okey Ustaz, bila dah jatuh talak macam itu, apa yang perlu dibuat? Kalau talak itu talak raj'i, iaitu talak satu atau talak dua, maka mereka boleh rujuk di dalam iddah. Tetapi kalau talak itu sudah talak yang ketiga, maka mereka tidak boleh rujuk, melainkan isteri tadi kena pergi menikah dengan orang lain.
bercerai dengan isteri, dengan suami dia yang baru, habis iddah, baru kena nikah semula dengan suami yang dia ceraikan tadi. Orang Melayu sebut Cina buta, kalau nak buat Cina buta. Okey. Yang ketiga, dan jikalau mati salah seorang daripada yang talak bergurau dengan tiada sempat rujuk, tidaklah boleh berpusaka-pusaka. Saya ulang balik, ni penting ni tuan-tuan. Mereka main-main. Okey, mereka main-main. Mat, isteri kamu ke mana, Mat? Aku dah 2 hari tak nampak isteri kamu. Lah, kamu tak tahu ke, Din? Aku dah ceraikan dia. Ha? Kamu ceraikan bini kamu, Mat? Apa salah dia? Tak adalah, saja aku bergurau. Sebenarnya isteri aku balik kampung, mak dia sakit. Oh, rasa nak luruh jantung aku. Ingatkan kamu berdua dah bercerai. Tak adalah, aku sayang kat dia. Buat apa aku cerai? Dia balik kampung, mak dia sakit. Sebenarnya talak dah jatuh. Lepas suami tu jumpa dengan kawan tadi, suami pun naik motor nak balik ke rumah, kereta langgar suami dia, pam, mati tergolek di situ. Isteri pun dapat tahu, isteri pun balik Kuala Lumpur. Abang menangis sebab suami dia meninggal aksiden. Isteri tadi tidak berhak mendapat harta pusaka sebenarnya, sebab mereka belum rujuk sebagai suami isteri. Tuan-tuan ingat main-main ke benda ni? Tapi ustaz, macam mana nak tahu, ustaz? Saya duduk di Kedah, ustaz. Saya tak tahu yang suami ceraikan saya main-main. Adakah saya salah? Tetap kamu tak dapat. Kamu makan harta yang tak betul. Siapa yang berdosa di sini? Kawan dia, mak. Mak tu yang kena bagi tahu. Mak itu kena bagi tahu. Kak PA, sebelum arwah mati aksiden, dia ada menyembang dengan saya. Dia kata dia bergurau-gurau, dia ceraikan Kak PA. Saya ingatkan betul bercerainya, rupanya dia main-main. Kak PA balik jaga mak Kak PA. Balik daripada itulah dia aksiden. Sebenarnya Kak PA dah jatuh talak antara arwah dengan Kak PA. Kak PA tak layak mendapat pusaka. Subhanallah, tuan-tuan. Bukan main-main ni benda. Sebab tu jangan tuan-tuan suka-suka aja sebut. Hai Mat, happy nampak? Biasa orang bujang. Hai, isteri hang mana? Balik kampung. Dia habiskan pantang di kampung. Aku ni macam orang bujang lah. Ha, jaga-jaga tuan-tuan. Macam orang bujang tu kena tanya balik, apa maksud hang? Dia jatuh kepada lafaz kinayah, kena jaga balik. Apa maksud kamu yang kata kamu ni bujang? Orang laki-laki suka cakap bila dia mengorak satu perempuan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seorang ke? Awak buta ke? Saya seorang. Tanya-tanya. Boleh jalan sekali? Kalau tak malu, apa salahnya? Jalanlah pergi makan KFC. Perempuan tertanya dekat laki-laki ni. Saya tanya sikit boleh? Tanya banyak pun tak apa. Tak payah, nak tanya sikit je. Awak dah kahwin ke belum? Awak ada isteri ke belum? Saya tak pernah kahwin. Okey? You tengok muka I macam muka orang kahwin ke? You tengok perut I, ada borot? Jenis pandai dua ayat ni tuan-tuan. I tak pernah kahwin lah, padahal dia ada isteri. Aku tak pernah kahwin lah, aku maksud kamu cakap macam itu? Aku bujang lah, aku belum pernah, aku tak kahwin lagi lah. Nampak? Yang ni dipanggil lafaz kinayah. Kena tanya dia betul-betul. Apa maksud kamu? Kamu belum pernah kahwin lagi. Maksud saya belum pernah kahwin lagi satu. Tak apa. Yang tu tak jatuh talak. Sebab niat dia ialah lagi seorang. Masya Allah tuan-tuan. Yang ni yang banyak orang kahwin tapi tak belajar hukum. Kahwin tapi tak belajar hukum. Dia main senang je cakap cerai.
walaupun dia main-main, dia boleh membawa kepada perceraian. Dan apabila mereka tinggal bersama-sama dengan tiada dirujuk atau dengan tiada dicina buta dan dikatakan tak apa-apa talak tadi, maka mereka dalam bersenda gurau, kalau beranak maka jadilah anak itu anak zina. Kalaulah mereka tak rujuk, padahal talak dah jatuh, anak yang lahir itu ialah anak zina. Jadi tuan-tuan, cubalah tanya pada diri tuan-tuan balik, ada tak benda ni berlaku? Dalam kita nak menyimbang dengan kawan, kita main-main. Pernah tak kita main-main, aku dah ceraikan isteri? Pernah tak kita buat syarat pada isteri kita? Ya, kalau ya tak buat kopi, abang nak minum kopi sekarang ni, kalau ya tak buat kopi, abang ceraikan ya. Ya main hantar teh. Ada atau tidak? Jaga-jaga. Okey? Baik, itu yang pertama. Ni cerai jadi sungguh-sungguh walaupun main-main. Dalam filem, nama di luar filem dia ialah Leman. Dalam filem, nama dia ialah Lemon. Nama lain. Isteri dia di luar filem nama dia Asia. Dalam filem nama dia ialah Sally. Sally, aku ceraikan kamu. Disebutnya direct kepada Sally, walaupun namanya bukan Sally, tetap jatuh. Tetap jatuh. Sebab kadang-kadang kita, tuan-tuan bila ada kes yang bercerai suami isteri, dia tak sebut nama isteri, dia sebut mama, papa ceraikan mama. Nampak tak? Isteri tuan-tuan kita panggil apa? Mama. Suami pula dipanggil apa? Papa. Kita tak panggil suami kita dengan nama, kita panggil papa. Tengoklah anak, mama, cuba tengok anak menangis tu mama, kita panggil mama. Hukum dia tak jadi apa-apa. Panggil mama harus, panggil papa harus, dengan niat papa kepada anak, mama kepada anak. Panggil papa, panggil mama, tidak jadi zihar. Jangan takut, ayah kenapa ni maknya pun, ayahnya pun, tak jadi zihar. Sebab itu bila dia kata dekat isteri dia, bila dia bergaduh, papa, mama tak suka papa keluar dengan mami Jarum. Mama tak suka. Papa jawab, ini hak papa, mami Jarum adalah rakan bisnes papa. Mama faham tak? Mama faham, tapi mama tengok papa dengan mami Jarum dah melampau-lampau. Mama, kamu cakap banyak, ayah papa ceraikan mama sekarang juga. Talak satu. Jatuh. Dia tak sebut nama, dia sebut mama. Tetap jatuh sebab orangnya tertunguk di depan itu. Boleh faham? Boleh ya? Okay, bila sebut tentang Cina buta, dia nama dia muhallal. Okay, muhallal, muhallalahu, muhallal. Dua benda ni. Yang pertama, Allah laknat pada orang yang jadi Cina buta. Allah laknat, Nabi laknat. Dan Nabi juga melaknat kepada orang yang dicina butakan. Yang mengupah pun dilaknat, yang isteri tu pun sanggup nak jadi cina buta tu pun dilaknat, orang yang ambil upah tu pun dilaknat. Tetapi cina buta hukum dia sah nikah. Sah, bukan tak sah. Contoh, Dola ceraikan Doli. Doli, aku ceraikan hang, talak 3. Abang, sampai hati abang. Dah, tak ada sampai hati abang lah. Pi lah. Aku dah ceraikan kamu, talak 3. Pi lah. Habis. 2 hari lepas tu, Dola tadi dah pening. Tak boleh, aku silap ceraikan dia, talak 3. Kena pergi jumpa balik dengan bekas isteri dia ni. Li, abang minta maaf, abang salah. Sekarang abang nak rujuk dengan kamu, Doli. Doli kata abang telajak perahu boleh ditarik. Telajak talak 3. Cina buta lah kita abang. Habis edah. Maka kita pun cari satu orang lelaki-lelaki. Nama dia Mak Topoy. Mak Topoy, kamu nak 2,000? Nak. Kamu menikah dengan janda aku, aku bagi kamu 2,000. Tapi ingat, selepas kamu kahwin dengan dia, besok kamu kena ceraikan dia.
sebab aku nak balik isteri aku tadi. Okey, 2000 dapat, seronok pun dapat. Itu nama dia Cina buta. Orang tanya saya, Ustaz, kenapa bubuh Cina buta? Mana saya tahu. Kenapa tak bubuh Melayu buta? Dah bahasa lama Cina buta, saya tak tahu. Baik, sahnya Cina buta itu bila qadi angkat tangan, jabat tangan dengan Cina buta tadi, aku nikahkan kamu Mat bin Leman dengan PA binti dolar, mas kahwin RM40 tunai. Aku terima nikahnya PA binti dolar, mas kahwin RM40 tunai. Sah nikah. Sebab apa sah nikah? Dia tak disebut nak cerai besok. Tapi kalau dalam akad nikah itu dia tak sebut nak bercerai, macam akad nikah biasa, hukum dia sah nikah itu. Maka pada malam itu bergelarlah mereka suami isteri. Okey, bekas suami dia kata, Mat, ingat jangan lebih-lebih pula. Bekas suami dia dulu tu pesan pada Cina buta ni, ingat malam ni jangan lebih-lebih pula. Cina buta kata, aku suka aku dan bini aku. Tuan-tuan, maka mereka hendaklah tidur sekali. Jangan isteri tu pula buat syarat curah merayap. Ni cakap Urdu ni. Bila mak nak pegang tangan dia, lepaskan tangan saya. Tu bahasa Hindu, Nistan dia sebut curah merayap. Okey, nampak tu. Subhanallah, isteri tak bagi. Besok dia ceraikan, aku ceraikan kamu, 2000 dapat kat aku. Belum boleh kembali pada suami yang pertama sebab mereka belum melakukan persetubuhan. Cina buta tadi kena melakukan persetubuhan dengan si perempuan itu, baru dikira boleh berkahwin semula dengan suami dia yang bercerai talak 3. Okey Ustaz, suami dia yang pertama pesan, Mak, hang tidur dengan janda aku tu jangan lebih-lebih. Boleh? Apa syarat tidur dia? Syarat tidurnya ialah hilang helmetnya. Okey, faham? Oh, maknanya tidur kena pakai helmet Ustaz? Bukan. Bukan. Okey, tuan-tuan ambil ni. Ni nama dia gelas. Tuan-tuan ambil teh uncang. Masukkan uncang dan tarik balik. Maka sah. Walaupun tak sempat berubah warna teh. Boleh faham Cik Kazril? Angguk-angguk dia faham tak? Tuan-tuan hanya celup je. Celup balik. Dah dikira selesai lah. Ustaz, walaupun tak keluar apa-apa, tak keluar apa-apa pun tak apa. Janji hang celup je. Oh, maknanya kita kena bawa teh uncang saya. Astagfirullahaladzim. Macam manalah nak bagi faham ni. Sekali lagi saya cerita lebih-lebih, dia kata lucah. Maknanya dia sekadar celup, sekadar mana? Hilang kepala dia ni. Kepala pula dah. Faham sendirilah. Susah nak cakap. Walaupun tidak keluar air yang melazatkan, tak keluar, tetap sah. Janji hang celup saja dan tarik balik. Aku cerai hang talak 1. Selesai masalah. Habis 3 kali suci, boleh rujuk balik dengan suami dia yang pertama. Tetapi perbuatan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Boleh. Okey Ustaz. Sekarang ni dia ceraikan dengan talak 3. Makcik kena cerai dengan suami makcik talak 3 Ustaz. Kemudian dia ajak makcik kan buat Cina buta, makcik tak nak lah kan, takut Allah laknat. Yang kedua, makcik tak suka kan, macam kita ni orang ni boleh celup, orang ni boleh celup, nampak sangat kita ni maruah tak ada Ustaz kan. Jadi makcik tak nak lah, yang lepas tu lepas lah. Jadi makcik habis 4 bulan 6 bulan tu makcik janda Ustaz. Makcik berkenalan dengan satu Pak Haji, orang masjid. Haji lah datang semayang.
Jadi makcik pun suka, dia pun suka. Jadi kita orang pun kahwin lah ustaz kan. Tak ada cinta buta. Memang kahwin cinta betul lah. Cinta buta pula. Oh gitu. Jadi 6 bulan makcik dah janda, makcik pun kahwin lah ustaz. Habis tu, bila kahwin ustaz, ingatkan kuat ustaz. Kenapa pula? Macam kain sapara dekat meja kan. Bila angkat jatuh balik. Kan kain sapara dekat meja kopi table tu, kan bila dia terjuntai je, bila kita angkat, jatuh balik. Rupanya tak ada daya dan upaya ustaz. Habis tu makcik kahwin berapa lama? Dekat setahun. Dia tak buat apa ustaz. Oh ya ke? Langsung tak usik. Usik juga tak buat apa. Lepas tu makcik kata kalau macam ni cerai lah. Dia pun cerai lah. Jadi sekarang ni suami makcik yang pertama, yang talak 3 tu nak ambil balik makcik. Jadi isteri dia balik. Makcik fikir-fikir, yelah kita bagi peluang lah kan. Second chance kan. Boleh tak ustaz makcik kahwin balik dengan dia yang pertama tadi? Tak boleh makcik. Ustaz, kan makcik dah kahwin dengan Pak Haji tadi yang tak berdaya maju tu. Walaupun makcik dah berkahwin dengan Pak Haji yang tak berdaya maju itu, tetapi makcik tidak melakukan persetubuhan. Makcik belum boleh kahwin dengan suami makcik yang pertama. Itu macam mana? Carilah Pak Haji yang berdaya maju lagi dengan cara yang tak berdaya itu. Subhanallah. Jadi pentingnya tuan-tuan benda ini. Baik, habis bab itu. Apakah dosa yang paling besar bagi orang yang menghafaz Quran? Tak tahu lah tuan-tuan. Cuba tengoklah apa yang dia buat. Kalau dia tak buat dosa besar, macam mana nak tahu dosa? Saya tak tahu lah. Mungkin maksud soalan ni, dia ni hafiz Quran tapi dia tak ingat. Dia tak mengulang, dia tak mengamalkan apa yang dia hafiz. Yang itu kenalah ulang, kena bagi ingat supaya tidak jatuh kepada dosa. Soalan kedua, kalau isteri yang suruh ceraikan, lepas tu suami tu kata okeylah abang setuju, suami tu tak melafazkan kata cerai, minta ustaz jelaskan jatuh atau tidak. Pelajaran ini pelajaran kita bulan 2-3 bulan lepas. Satu isteri kata, abang ceraikan saya sekarang juga. Dia minta, abang ceraikan saya sekarang juga. Abang kena ceraikan. Baik, aku setuju. Samalah hukum dia tuan-tuan dengan satu isteri cakap, abang kalau abang jantan, ceraikan saya. Baik, kamu nak berapa cakap? Abang ceraikan kamu, berapa kamu nak? Isteri cakap, saya nak 1. Maka hukum dia jatuh 1 talak. Okey, saya ulang balik soalan dia. Abang ceraikan saya. Saya minta abang ceraikan saya sekarang juga. Baik, abang ikut cakap kamu. Maka connection itu ada. Apa connection dia? Yang pertama, bila suami sebut, bila isteri sebut, suami sambut, maka jatuh. Tapi kalau tak bersambut, tak jatuh. Abang, secabar abang. Kalau abang anak jantan, abang ceraikan saya talak 1 sekarang juga. Suami start motor, pergi jalan, tak jatuh sebab suami tidak sambut. Yang kedua, tidak jatuh jika ada syarat. Abang ceraikan saya bila mak saya datang, abang ceraikan saya talak 1. Saya nak abang ceraikan dia bila mak saya sampai. Bersyarat macam itu, tidak jatuh. Yang ketiganya ialah, syaratnya ialah, saya katakan tadi, masa yang sekejap. Bila suami cakap, bila isteri cakap, terus dicakap, disambut, maka hukum dia jatuh. Samalah hukum tadi. Kalau suami kata, baik, kalau kamu nak ceraikan sangat, abang ceraikan kamu sekarang. Kamu pilih, kamu nak talak berapa? Cakap, kamu nak talak berapa? Saya nak talak 1 abang. Maka hukum dia jatuh. Tapi kalau suami dia kata, baik, kalau kamu nak sangat cerai, tunggu mak kamu datang. Tak apa, kita tunggu mak kamu. Itu bersyarat. Ataupun kita kata, kamu fikir, kamu nak berapa talak? Fikirlah, aku bagi. Isteri tak sambut. Malam besok baru isteri cakap,
Yah dah fikir abang, yah nak talak satu aja, tak jatuh sebab lama dan lambat tidak bersambung. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang kedua, pelajaran yang kedua, nikah. Main-main dalam bab nikah. Tadi main-main dalam bab cerai. Sekarang main-main dalam bab nikah. Al-jawab. Bergurau-gurau dengan nikah, menjadi sah nikah, bagaimanakah rupa masalahnya? Ini satu perkara yang pasti diambil ingat sungguh-sungguh. Jangan bersenda gurau dalam bab nikah, seperti yang banyak berlaku di dalam negeri Mesir, iaitu apabila ada satu orang yang mempunyai anak perempuan, maka dia mengeluarkannya di dalam perbualannya yang dia ada anak perempuan. Maka dia pun berkata, sambil bergurau cakap dengan kawan-kawannya, kawan-kawan dia kata, aku nak nikah dengan anak kamu, berilah aku menikah dengan anak kamu. Maka mereka pun ketawa-ketawa, ha-ha, ketawa. Tak apalah, aku nikahkan dia dengan kamu. Maka di dalam ketawa-ketawa tadi, sebenarnya telah jadi akad nikah antara si lelaki dengan anak si perempuan. Baik, syarat dia apa? Syarat dia apa? Satu, wali mujbir. Bapa yang cakap macam itu. Kalau mak cakap macam itu, tak jadi. Makcik, ya, makcik ada nak dara, makcik? Ada. Kenapa? Saya nak nikah dengan anak makcik. Boleh makcik? Ambil lah, aku nikahkan sekarang juga. Tak jatuh, sebab makcik bukan wali. Dua, Din, kamu ada adik, Din? Ada. Yang kamu soal adik aku, kenapa? Kalau kamu setuju, boleh tak aku kahwin dengan adik kamu, Din? Ambil lah, sekarang juga aku nikahkan. Tak jatuh, sebab abang bukan wali mujbir. Hukum ini hanya terjadi kepada wali mujbir. Siapa wali mujbir? Bapa. Bapa cakap jadi. Yang kedua, budak tadi belum cukup umur. Anak perempuan tadi belum cukup umur. 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Tapi kalau dah cukup umur, tak terpakai. Sebab dia tertakluk kepada anak perempuan sendiri. Dia ada kuasa, dia ada setuju atau tak setuju. Tapi anak yang kecil, bapa yang berkuasa penuh atas dia. Umur 8 tahun. Mak, anak ambil anak aku, ambil lah, aku nikahkan kamu dengan dia. Saya terima pakcik, sah nikah. Tapi tak boleh duduk sekali, tak boleh buat apa lagi, tak boleh apa pun. Tapi hukum suami isteri telah wujud, sebab dia bapa kepada budak si perempuan tadi. Nama dia wali mujbir. Baik, bila dah terjadi nikah tadi, dalam keadaan main-main telah terjadi nikah, apa hukum? Hukum dia ialah perempuan tadi bila besar tak boleh menikah dengan orang lain, sebab suami dia yang tadi yang gurau-gurau. Yang kedua, kalau mati si budak perempuan atau mati si laki-laki tadi, masing-masing dapat harta pusaka. Boleh faham? Boleh faham ni? Yang nombor 2 ni, saya buat contoh. Tadi saya bawa ada contoh ni. Saya ada anak dara kecil 6 tahun, bawa pergi berjalan. Jumpa dengan kawan-kawan. Hai ustaz, ini anak ustaz ke? Ya, anak saya. Comelnya ustaz, biasa bro. Saya cakap macam itu. Ustaz, kahwinkanlah anak saya dengan ustaz ni. Anak ustaz dengan saya ustaz, bersalahnya. Okey, saya terima. Aku nikahkan kamu dengan dia. Okey ustaz, saya terima ustaz. Sah. 2-3 orang pula duk dengar tu. Sah. Minta maaf ustaz, gurau je ustaz. Saja saya pun takkan nak bagi pada kamu. Kutu berhak aku bagi. Masing-masing balik ke rumah masing-masing. Anak saya dah jadi isteri dia. Anak saya bila besar tak boleh kahwin dengan orang lain. Anak saya kalau mati, pusaka dia, kalau dia ada harta, si laki-laki tadi dapat. Si laki-laki tadi pula adalah suami pada anak saya. Kalau dia mati, pusaka tu dapat pada anak saya. Ni jaga-jaga. Syarat dia apa? Mesti bapa.
kandung. Nombor dua, mesti budak itu belum cukup umur. Yang ketiga, dilafaz dan disebut terus, aku nikahkan budak ni dengan kamu, ambil lah, saya terima ustaz, sah. Kalau balik rumah baru dia telefon, ustaz tadi ustaz offer kan, saya terima lah ustaz, lambat, ditolak lah, habis, tak terpakai. Oh, bapaknya cakap pada anak si laki-laki, Din, ini anak pakcik, namanya Manisa. Din umur 7 tahun, Manisa umur 6 tahun. Pakcik nikahkan Din dengan Manisa. Seorang 7 tahun, seorang 6 tahun. Apa hukum? Sudah, ni jawapan dia bulan depan. Belum sampai lagi. Pernikahan di bawah umur ada dalam bab ni. Ya, kita akan baca bab ni. Sah tak sah? Din umur 7 tahun. Din, pakcik nikahkan kamu dengan anak pakcik. Di sini tuan-tuan ada beberapa syarat. Ya, di antara syaratnya si laki-laki tadi, ya, adakah dia telah cukup umur sampai akal kepada dia ataupun tidak. Tadi yang mula-mula kes yang mula-mula tadi, suaminya adalah orang yang dah sempurna akal, orang yang dah tahu di sini, walaupun isterinya belum cukup umur, tetapi suaminya dah cukup umur, maka terjadilah perkahwinan itu. Disebabkan isterinya belum cukup umur, mereka tidak boleh tinggal sekali. Itu yang dijaganya. Itu beza. Di situ dilapiknya. Walaupun dah jadi suami isteri, tak boleh tinggal sekali, tak boleh bersetubuh dan sebagainya, sehinggalah dia cukup umur, barulah diserahkan. Berbeza dengan kes yang kedua, dua-dua belum cukup umur. Bila dua-dua belum cukup umur, taklah terjadi di situ. Sebab yang seorang tidak memahami tanggungjawab, hak dan sebagainya, hukum dan sebagainya, belum lagi terjadi. Baik, pelajaran yang terakhir, rujuk main-main bagaimana jadinya. Contoh, isteri dia duduk di rumah cekak pinggang, suami dia balik. Abang tahu pukul berapa sekarang? Suami dia pun tengok pukul 10 malam. Abang ke mana? Lambat balik. Abang buat OT. Buat OT ke jumpa Siti? Kamu ni apa? Abang ni buka baju pun belum, letih pun tak hilang lagi, kamu dah beletih. Abang jangan tipu saya, abang. Abang pergi jumpa siapa tadi? Abang OT. Raya Cina dah dekat, nanti banyak kerja tak boleh buat, pejabat tutup, kedai tutup, abang nak selesaikan sekarang, bila Raya Cina senang. Abang jangan tipu. Ada orang bagi tahu saya, abang keluar dating dengan satu perempuan. Betul tak betul? Perempuan mana pula? Abang semayang dekat pejabat, isyak dekat pejabat, makan belum? Kamu sibuk tanya dating-dating. Abang jangan main-main dengan saya, abang tahu kan sesimpang dengan cuka kan? Banyak cakap lah kamu ni ya. Aku ceraikan kamu talak 1. Puas hati kamu? Puas hati? Jatan tak guna. Suami aku start kereta belah, duduk di hotel 2 hari duduk di hotel, tak balik rumah. Suami dia kerja di pejabat. Perempuan tadi, isteri tadi, kawan dia telefon, ya, ni aku ni, Tun. Kenapa Tun? Aku dengar engkau dah bercerai dengan suami kau kan? Pasal engkau lah. Engkau cakap laki aku dating dengan orang lain. Sekarang dia dah ceraikan aku gaduh teruk malam tu, tahu tak? Bila engkau report suami aku berdating. Inilah aku nak cakap pada kamu ya. Sebenarnya laki-laki yang kau nampak hari itu bukan suami kamu. Kalau otak kamu dah bercerai ni kamu. Aku ingat suami kamu tau. Nampak daripada belakang macam dia. Tapi aku tak perasan sangat tu. Rupanya bukan tau. Aku silap lah. Dah jatuh dah talak 1. Suami yang baik tiba-tiba kena fitnah, kita minta cerai, suami bagi cerai. Isteri tadi start kereta pergi ke pejabat suami. Pergi ke pejabat suami. Saya nak jumpa dengan Cik Zul. Akak siapa? Saya isterinya. Cik Zul, isteri Cik Zul datang ni, ada kat depan, nak jumpa dengan Cik Zul.
Saya dah cerai, saya dah tak ada isteri dah. Saya tak nak jumpa dia. Encik, puan, Encik Zul tak nak jumpa puan. Kenapa tak nak jumpa? Saya isteri dia. Encik Zul kata, puan dah diceraikan dia. Saya nak jumpa dia juga. Kalau dia tak nak jumpa, saya menjerit. Sudah. Saya menjerit kat dia, pejabat ni. Saya tak malu tau. Sudah. Tadi yang kamu kata minta cerai pasal apa? Puan, saya tak dapat buat apa-apa. Encik Zul tak nak jumpa. Saya menjerit. You cakap dekat Zul, I menjerit. Dia menjerit sungguh. Zul. Kalau cerita panggilan pulau, Zul. Zul. Rujuklah dengan aku, Zul. Maafkan aku, Abang Zul. Abang Zul. Tuan-tuan, ni pejabat kerajaan ni. Ni pejabat ni orang lalu lalang. Semua orang tengok. Yang mana ada handphone semua ambil gambar. Pengawal keselamatan pun pegang dia. Puan, jangan buat kecoh sini, puan. Puan, ni pejabat, puan. Aku tak kira, aku nak Zul juga. Bos tengok daripada tingkap cermin. Apa hal perempuan ni menjerit-jerit ni? Ini puan, ini isteri Zul. Isteri Zul dah ceraikan dia dah 3 hari dah. Sekarang dia gila talak lah tu. Zul tak nak dah. Panggil Zul. Zul, itu bini kamu ke? Saya dah ceraikan dia, tuan. Itu yang dia menjerit buat kecoh di jebat kita tu, apa hal? Dia minta rujuk, saya tak nak lah. Saya dah bingit telinga lah. Saya dah hunsi dengan dia. Tuan, saya tak nak, tuan. Sekarang macam ni, Zul. Kamu kena jaga integriti kita. Kan? Ini pejabat, Zul. Kalau menjerit-menjerit macam ni, malu, Zul. Sekarang macam ni, kamu turun ke bawah, kamu rujuk dengan dia. Tapi tuan, saya tak nak dengan dia, tuan. Aku tahulah kamu tak nak. Aku bukan bodoh. Kamu tahulah, selamatkan dulu pejabat kita. Kamu cakap dekat dia, abang rujuk dengan kamu, dia balik. Selesai lah. Tapi saya tak rujuk dengan dia kan. Cakap je lah. Banyak cakap kamu, Zul. Zul ni pun bengong, dia pun turun. Dia kata, ya. Okey ya, okey ya, okey ya. Abang ceraikan ya. Abang rujukkan ya. Abang rujuk dengan ya. Okey? Ya balik dulu ya. Ya balik. Abang balik tak? Ya minta maaf tak? Ya silap. Okey ya. Ya balik dulu. Orang lain pakai tepuk tangan. Ye, selamat tuan-tuan. Balik ke rumah tuan-tuan. Suami tak balik lagi. Isteri ni cari suami dia. Rupanya suami duduk kat hotel. Abang baliklah rumah. Buat apa balik? Bukankah aku dah ceraikan kamu? Abang, kan tadi abang dah rujuk saya kat pejabat. Aku rujuk tadi sebab bos aku suruh main-main saja. Supaya kamu balik rumah, tak menjerit-jerit tololong telalang. Tadi abang rujuk saya, aku main-main sajalah. Aku tak pasal nak rujuk dengan kamu. Balik. Abang dah rujuk saya. Aku main-main. Tak payah main-main. Tuan-tuan dah rujuk dengan dia. Bawa balik dia, balik ke rumah. Dia jadi isteri dah. Tapi saya main-main je, Ustaz. Kamu dah sebut. Habis cerita. Boleh faham? Itulah rujuk main-main. Okey? Baik. Ustaz, bagaimana pula kalau seorang lelaki melepaskan talak di sebelah seorang kawannya yang pekak? Adakah jatuh talak dia, tuan-tuan? Pekak badak ke pekak apa? Okey, kalau dia pekak badak, tuan-tuan, langsung tak dengar, tutup buku lah. Tapi kalau dia dengar, orang pekak ni, tuan-tuan, kadang-kadang bila kita cakap kuat, dia bukan dengar. Dia pekak. Makcik, masuklah. Ya. Duk ya. Masuklah makcik. Tak dengar. Apa? Masuklah. Ya. Makcik, masuklah. Boleh? Terus dia masuk. Kadang-kadang orang pekak ni, tuan-tuan, dia kena cakap slow-slow, dia dengar. Kadang-kadang dia buat-buat pekak. Okey, jaga-jaga, tuan-tuan. Budak orang ni boleh berlakon, tuan-tuan kena berhati-hati. Saya ada satu pelajar yang tak nak hafal Quran. Dia bila kita suruh baca Quran, dia kata tak reti baca. Innallah lalah kena belajar Iqra. Ba. Dia saja-saja buat tak boleh baca Quran sebab malas hafal Quran. Jadi manusia ni, tuan-tuan, pandai berlakon. Termasuklah hak pekak tadi. Jadi berhati-hati. Kadang-kadang dia dengar. Sikit-sikit pun dia dengar. Jatuhlah talak dia itu. Okey? Wallahu alam. Ada 3 pelajaran kita yang sini. Ada masalah yang akhir sekali. Main-main dalam bergurau senda. Baik, kalau ditalak paksa, hukum dia tak jatuh. Dipaksa talak. Okey?
letak pistol di kepala dia. Ceraikan bini kamu, tidak aku tembak kamu. Baik, aku ceraikan dia. Tak jatuh. Okey, tak jatuh. Talak macam itu tak jatuh. Yang keduanya, haram memaksa suami mentalakkan isterinya. Okey, haram. Abang, saya dapat tahu abang dah kahwin lagi seorang. Betul? Betul. Abang ceraikan bini abang tu sekarang juga. Saya tak suka bermadu. Haram. Memaksa macam itu haram. Hukum dia. Tak boleh. Jadi paksaan tadi apa dia? Sampai mengancam nyawa dia, sampai buat benda yang menyusahkan dia, dan ceraikan dia. Tak bunuh hang, pukul hang. Maka dia pun terpaksa nak menceraikan, tak jatuh dia. Sebab mengancam nyawa dia. Yang kedua, siapa-siapa yang memaksa orang untuk menceraikan isterinya, isteri madunya, minta suami dia menceraikan madunya, hukum dia adalah dosa. قبل المتاب عرفتك مذاق قلبي الصعاب عرفتك في